Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung hadis yang ke-7, minta maaf, hadis ke-13 dalam kitab ni. Kalau dalam hadis 40, hadis yang ke-7 lah, ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama itu nasihat. Lalu kami bertanya, pada siapa? Siapa dia yang perlu diberi nasihat? Allah. Kita dah hurai dah. Yang kedua, kitabnya. Malam ni wali rasulihi, terhadap rasul, terhadap pemimpin kaum muslimin dan orang awamnya ataupun muslimin umumnya. Baik, malam ni satu sudahlah. Nah, banyak model kot nak kata benda ni. Nasihat terhadap rasul. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan, beriman kepada Rasul ni adalah di antara yang disebut dalam Quran beriman kepada benda yang gaib. Siapa pernah jumpa Rasul? Kalau yang dapat bertemu dalam mimpi tu kira sebab ada orang kata kita mengucap 2 kalimah syahadah, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak dan selayaknya disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aku bersaksi Muhammad itu pesuruhnya. Dia kata nak saksinya bila kita jumpa Nabi. Payah. Tapi kita jawab dengan hadis riwayat Imam Tabrani. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Baqarah tu, di antara ciri-ciri orang-orang bertakwa ialah alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada benda-benda gaib. Allah, Muhammad, syurga, neraka, dosa, pahala, titian, sirat, benda yang siapa pernah tengok. Tetapi tentang Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tuba liman ra'ani wa amana bi, thumma tuba sab'ar marratin liman amana bi wa lam yarani. Jadi kita nak tanya hadis ni letak kat mana? Nabi SAW menyatakan, berbahagialah sesiapa yang melihat aku kemudian beriman kepadaku. Tetapi Nabi mengulangi 7 kali, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah siapa yang tidak pernah melihat aku kemudian beriman kepada aku. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan mengaji ni kena tengok-tengok dapat guru macam lepat jam. Lepat untuk guru lah ni. Ada anak murid kemas. Dia ajak apa kita tak tahu. Kita nak letak hadis ni macam mana? Dr. Yusuf Qaradawi letak juga kitab hadis dan kitab dia. Ramai ulama letak. Kita yang tak pernah melihat. Sebab itu di antaranya makna nasihat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertamanya mempercayai risalahnya. Itu makna. Kalau ulama tak urai, saya tak faham, tuan-tuan pun tak tahu. Lagi satu, kalau dah Allah sebut sehingga 5 kali dalam Quran nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takkan tak percaya kot. Beriman pada kitab. Dia ulang sekali lagi. Ayat 144 Ali Imran nama Muhammad.
wa ma Muhammadun illa rasul hingga habis, hingga akhir. Sikit ni tak tidur tuan. Biar lu start tadi urusan banyak. Lepas tu kita ambil shortcut lelai jadi long cut. Kan? Sana blok, sini blok, tu dia jam. Nah, dan lalu kok batas ban jam. Nak balik main Sungai Petani, kita nak pergi belah-belah Pedang tu. Rupanya ditutup habis. Kena patah balik, masuk Lebuh Raya, buang masa sungguh. Sejam rugi tadi. Tak ada nak tidur. Kan? Yang kedua dalam Suratul Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dalam surah Muhammad. Nama surah pun surah Muhammad. Surah ke-47 tu nama dia Muhammad. Dalam surah Muhammad tu pada ayat kedua disebut sekali lagi nama Muhammad. 4 kali dah. Surah Muhammad, dalam surah Muhammad ayat kedua nama Muhammad. Yang kelima surah Al-Fatah. Surah selepas surah Muhammad tu suratul Fatah. Ayat yang terakhir 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tu dia. Takkan tak percaya. Muhammad siapa ni? Kan? Jadi ini soal kita yakin ke tak? Ini soal akidah kan? Kalau duk kata kita nak bersaksi, macam mana tak pernah jumpa dah jam? Muka kita nak jumpa, tobatlah kan? Kalau dapat bermimpi tu kira betul kan? Jadi bila kita dah bersandarkan dalil-dalil Quran tadi, beliau pernah wujud hidup 1442 kan? Dah 42 kan? Tak kena percaya. Nah, sebab tu tuan-tuan, dalam kitab jilid pertama Mustika Hadis, siapa-siapa yang yakin, ingat elok, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah hanya untuk Arab, batal iman dan Islam. Jangan main-main tu. Ni bukan perkara kecil. Tambah duk pergi kata bila kita jumpa dia lah pula lagi jam. Haji, cuba buka jilid pertama. Dia ada mukadimah dan jilid pertama. Dalam jilid pertama tu dia sebut yang merosakkan Islam dan iman ialah i'tiqad yang pertama. Soal keyakinan. Siapa yang meyakini beliau sallallahu alaihi wasallam hanya diutus oleh Allah kepada Arab, habis. Jangan main-main tu. Jadi oleh kerana kita meyakini beliau memang diutus oleh Allah pada seluruh alam dan seluruh umat manusia, kita boleh bawa dalil Quran Al-A'raf 158, Saba 28. Dua dalil itu cukup dah menyatakan bahawa qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Muhammad beritahu kepada para wahai manusia, aku Allah utus untuk seluruh kamu semua. Dalil kedua Saba 28, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidaklah kami utuskan di kaum Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia. Jadi bila menyalahi Al-Quran, rosak akidah. Boleh faham? Menyalahi hadis pun rosak akidah. Sebab hadis pun kita tak boleh bertikai. Sebab insan pilihan Allah ni dipandu dengan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surah An-Najmi ayat 3 dan 4. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Surah Al-Kahfi ayat yang terakhir 110. Nah, kalau kita tegakkan dengan hujah Quran pun tak percaya lagi, habis modal. Hadis modal kan? Nah. Baik. Jadi yang pertama yang dimaksudkan nasihat terhadap Rasulullah, dia sama dengan ni. Sini ada tambahan sikit. Elok ah. Nah. Saya ambil sini. Lain semua sama. Membenarkan kerasulannya. Jangan tak percaya pula. Macam tadi dia Allah utus hanya untuk Arab, melingkup. Membenarkan perutusannya tu.
Insan pilihan Allah ni yang cukup unik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak dengar lah, saya boleh pasang Pak Arab ceramah sedap Ustaz. Arab Syria, ulama Syria tentang Maulid Nabi. Allah, kita nak cari pun tak tahu tang mana. Hadis Qudsi Imam Hakim, kalaulah Allah kata kepada Adam, kalaulah bukan kerana Muhammad, aku tidak cipta kamu dan tidak cipta syurga. Tu dia nak abang hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, rahmat yang beliau bawa pada seluruh alam itu, Syekh tu cerita pula. Tak apalah, kita ambil sikit. Nah, apa dia? 3 rahmat ni kata. Ni rahmat pertama, beliau yang mengajar kita bagaimana nak menyembah Allah. Kalau bukan tunjuk ajar daripada beliau, macam mana? Ada yang sembah ketui batu, Pak Haji Zainal. Ada yang sembah pokok, ada yang sembah manusia, ada yang sembah matahari, bulan. Dia tengok ni semua mengarut ni apa-apa ni kata. Kan? Dia mengajak manusia, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 36. Dia mengajak manusia menyembah Allah. Dia tunjuk, bukan macam apa duk buat tu. Dia kata duk pergi sembah ketui batu. Hampa buat ketui batu tu, buat tok kong, hampa pergi sembah. Lebih baik pergi sembah kawan yang buat tok kong tu. Tak? Mengaji sampai universiti bengong. Bengong lah tu Manin. Tak? Mengaji sampai PhD. Tapi yang tu tak boleh. Tapi takat kita lah boleh cakap dengan mereka. Janganlah orang marah. Bukan takat orang marah, Allah tak bagi. Al-An'am 108. Allah melarang sekeras-kerasnya umat Islam jangan mencerca, jangan menghina apa yang mereka sembah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Al-An'am surah ke-6 ayat 108. Ajaran kita ni sempurna dah. Inilah ayat tentang toleransi keagamaan, religious tolerance dalam bahasa Inggeris. Soal akidah biar pergi ke depa. Tak jangan nak pasal. Itu keyakinan mereka, itu kepercayaan mereka, biar pergi. Tu kata rahmat yang dia bawa Syekh tu, ceramah sedap. Sedap bahasa. Dia cakap bahasa pula Arab fusaha. Dah lah, pasti dia Arab. Kalau Melayu cakap lintang bukang lah. Sedap. Saya duk ulang tengok lah. Cara dia cakap tu sedap sungguh. Dia hurai apa rahmat yang dibawa oleh insan pilihan Allah ni. Pertama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar umat manusia bagaimana menyembah Allah. Pak. Yang kedua, beliau juga mengajar kita soal iman. Apa yang dikatakan iman itu? Tu yang ada rukun iman. Jibril pula mai ajak pula. Salah satu rukun iman, tuntutan rukun iman ialah percaya adanya hari kiamat. Sebab tu saya mana-mana pun saya sebut, dan saya akan sebut selama-lamanya. Kalau seseorang ini tergamak fitnah orang, buat zalim ke orang, sah dia tak percaya ada hari kiamat. Tak apa, tak setuju angkat tangan. Bukan nak cabang, saya nak bagi dalil Quran lah. Macam muslimat ada macam tak setuju mai depan kalau ni. Kalau orang beriman tu imam, dia tak buat kerja tu. Tu macam depa duk fitnah Anwar Ibrahim tu. Tu yang lambat ambil kitab ni, masuk politik lah. Tapi padang Anwar Ibrahim tu pun tegak, tak mau sokong syariat Islam. Dia jadi macam tu. Kalau ada syariat Islam, dia tak merengkok dalam penjara 2 kali. Sebab walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jalda. Qazal ayat dalam surah An-Nur surah ke-24 ayat 4. Bawa mai 4 saksi, dia akan bebas terlepas. Tak ada bukti. Dan sampai hari ini pun saya dan pemimpin-pemimpin PAS juga menyatakan dia tak buat benda tu. Sebab kita berpandukan Quran. Dia tak? Hak duk kata tu puak-puak yang haprak ni lah.
Kita tak boleh, sebab Quran ajak macam tu. Dasar PAS ni pun awal-awal cuba pergi tengok perlembagaan PAS. Rujukan utama Quran hadis. Quran kata bawa 4 saksi. Hampa duduk sembang kembali. Tapi kita nak abang, itulah di antara rupa bentuk orang yang tidak beriman dengan hari kiamat. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Muddathir ayat 46. Bila ditanya kepada satu golongan, kenapa kamu berada dalam neraka Saqar? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dahulunya mendustakan hari pembalasan. Nah, tu dia. Di dunia ni bukan balasan sebenar. Hakim pun haprak, tapi bukan semua hakim. Kan? Kadang-kadang curi susu tepung 1 tin 2 tahun, nilai susu tepung RM30. Adil ke tu? Hak curi ratus juta 10 bulan. Nang boti nang kui boti kui. Boleh? Nak? Anak murid saya tu sampai berhenti tak mau jadi hakim. Duk dengar jenis ni dia takut. Ni kita tak mau ustaz. Duk dengar kuliah-kuliah ustaz-ustaz hari ni seram kita. Kita silap buat keputusan. Kita jatuh hukum silap, lingkup kita. Dia ajak tentang iman ni rahmatnya. Beriman kepada hari kiamat. Allahu Akbar. Kita tak akan tergamak nak memfitnah, nak songlap harta rakyat, kan? Pasal kita yakin ada hari kiamat, hari pembalasan. Allahu Akbar, kan? Tapi kalau duk boleh fitnah sampai ni 4 dah ni, 4 siri dah. Liwat bagian 4. Nombor 3 pun kau tupi buat dah apa-apa. Statutory declaration tu orang Melayu panggil apa? Akuan bersumpah apa mendatang, kan? Hak keempat dah. Hak 3 tak beres lagi, main dah 4 tu dia. Tu gamak tu lah kot kalun nak jadi Perdana Menteri. Supaya lepas kes kan. Tapi saya bukan kata saya setuju. Ini khianat, bukan khianat, ini fitnah. Puak-puak ni lah, aku tak tahu puak-puak ni memang tak tengok ni macam live-live macam ni kan. Kalau kita ni tergamak buat zalim kat orang, fitnah tuan guru 90 juta kan, tu tak beriman. Mana bukti 90 juta pernah pergi rumah tok guru? Kuat paham tak pergi? Tak pergi. Mai kita buat rombongan tok guru dengan saya baik. Tapi rumah dia tu 45 minit. Dia bagi peluang saya sembang dengan dia. Ingat senang dapat 45 minit. Tapi tanya soalan agama lah, isu-isu politik. Kemas. Tok guru ni kena pandai buka cerita. Kalau hampa duk pergi, Assalamualaikum tuan guru. Waalaikumsalam. Dia serius. Sihat no? Sihat. Makan menceroy. Nak tanya tuan guru sikit satu kemusykilan agama, silakan. Kemas siap baca Quran lagi. Yang tu lagi Power Ranger kan. Dia pun hurai. Jadi panjang lah kan. Sedap. Saya mula mengenali beliau tahun 1985. Saya takkan lupa selama-lamanya. Itulah tarikh tahun yang buka pintu hati saya memahami politik Islam. Dia boleh kata terima rasuah 90 juta. Aduh, tu dalam kitab Facebook kan, bukan Nurul Ihsan, kitab Facebook. Kepala beliau gambar badan-badan binatang. Dia persamakan dia macam Jesus Christ padahal. Pok-pok ni, hampa ni tak takut ke? Beriman kepala bapa hamba apa tu kan. Berbukti tak mana saya fitnah kerajaan dulu-dulu lah, BN, KPA, tak ada. InsyaAllah kita bercakap fakta. Tak tahu lah. Pasal saya tak pernah kena apa lagi, tak ada orang zaman apa lagi. Kena bukti tak mana kita fitnah kan. Sebab kita takut hari kiamat tu ada. Mungkin terlepas hukuman di dunia, kita tak akan terlepas hukuman Allah. Beliau juga mengajar kita, kata Syekh, tentang Islam. Apa itu Islam? Masya Allah, ini rahmat lah tuan-tuan. Kalau kita ambil makna Islam, total submission to God, penyerahan diri pada Allah secara mutlak.
benda tu sesuai tak sesuai dengan kita, kerana ini daripada Allah, aku ikut lah. Dia yang ajak. Bagi contoh, tentu ingat senang nak berhijrah, meninggalkan kampung halaman kerana nak menunaikan perintah Allah. Saidina Abu Bakar tak teragak langsung. Bila Nabi kata aku terima wahyu supaya berhijrah ke Madinah, siapa yang akan menemani aku? Angkat tangan tu. Tu yakin pada tahap tu. Ini perintah Tuhan, kami ikut. Nah, ada yang tak mau sedangkan tak ada keuzuran. Cuba tengok surat Al-Anfal 49. Sampai dia tergamak, kata macam puak yang duk adalah. Puak-puak ni ditipu oleh agama mereka. Mereka ni munafik. Ada ciri-ciri munafik. Nabi tahu mereka ni yang tak ada keuzuran, enggan berhijrah ke Madinah, 5 orang, setengah kata 6. Nabi kita pastikan dalam perang Badar bunuh ke semua ni. Nabi marah tu. Bukan cobaan lagi, betul-betul marah. Kan? Bila mereka mati, dibunuh dalam perang Badar, Nabi kata korek lubang tahu tu ya. Tahu dia hinanya kerana meragui Islam. Al-Anfal 49. Apa balik bercari. Kan? Tu cerita dia. Nah, makna Islam. Siapa yang tunjuk ajak tentang Islam? Nabi SAW. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Jam tu lambat dah. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Jangan Islam kita separuh-separuh. Nah, bila kita beramal dengan ajaran Islam separuh-separuh, inilah balasan Allah di dunia. Apa dia? Kita ditimpa kehinaan. Puak-puak kapiak di Malaysia ni tak habis-habis hina Islam. Bila kita sentuh mereka sikit, mereka kata kita resis. Kan? Bila kita cakap menu bagian-bagian. Nah, bila depa pula hina Nabi kita, depa kata ini ialah freedom of speech, kebebasan bersuara. Tengok tuan-tuan. Sebab tu kena rujuk Al-Baqarah 85. Punca kita jadi hina sebab kita tidak beramal dengan Islam sepenuhnya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Cuba rujuk tafsir Profesor Mamuinul ayat ni muka surat 18. Al-Baqarah di pertengahan ayat 85. Cuba pergi tengok. Bukan sekadar jadi hina, mendapat kesusahan dalam kehidupan di dunia. Pagi, petang, siang, malam tu kau ajak Cina sekong tu. Nah, bekas Presiden Umani ke apa? Universiti Malaya Association New Youth. Nak terjemah Melayu empat cari negeri. Dia boleh pegang mikrofon, dia kritik agung. Alasan freedom of speech, kebebasan bersuara. Tak apa, kalau aku esok pun condemn apa jangan marah kan. Tapi aku nak condemn mereka dalam 4 bahasa: buta, nangoi, lagi apa lagi? Buta, nangoi, pandikuti, para sempre lokal. Apa carilah pada tu aku maki mereka dalam parti dah tu. Freedom of speech, kebebasan bersuara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 10.1A. Tak apa, kita buh ya. Yang bagi jangan hina agama mereka. Mereka hina Nabi kita atas alasan kebebasan bersuara. Kita hentam mereka cukup-cukup. Jangan sentuh agama supaya kita ada hujah kuat. Kami tak sentuh agama. Tidak. Siapa tak ngangguk tu dia happy tu. Baik abang ngangguk. Kau ajak nak buat ni kan. Oh dahsyat lah ni tuan-tuan. Nah, yang pelik tu, ada seorang ustaz ni setuju tahun 2030 kita tak mau dah ada raja-raja di Malaysia. Tahu tak siapa dia? Ustaz asal mengaji Pakistan, lepas tu mungkin dia sambung pergi Mesir kot. Allah, aku kenal dia pada umur 9 tahun ni. Pak dia heret tangan, dia pergi dengar ceramah cerai. Umur 29 dia forum perdana dengan saya. Lepas tu dia mula dah dia rasa dia kemah. Nah, orang Kelantan, pergilah cari
Dia yang hina Sultan Selangor. Ni siapa tuan-tuan orang jenis ni? Macam mana Melayu tak mau kat Melayu ni? Tak apalah kalau betul, bukan saya kata nah. Ni semua saya sandak nah. Saya berlapik. Kalau sultan-sultan ni pun banyak membazir harta rakyat, pi bagi nasihat. Takut ni adinu nasihat. Tiada. Kalau orang Melayu hilang kuasa tuan-tuan, habis. Tak tahulah, saya baca dalam kitab Facebook lah. Kelebihan majlis raja-raja Melayu ni 5 benda. Yang mana-mana ahli Dewan Rakyat tak boleh buat keputusan. Walaupun 222 ahli parlimen bersetuju, tapi dalam soal 5 perkara ni, yang menentukan ialah majlis raja-raja. Siapa yang pandai undang-undang pergi cek. Pertama ialah agama Islam, agama persekutuan. Siapa pun tak boleh ronyah. Yang kedua, keistimewaan Melayu. Yang ketiga, keistimewaan raja. Yang keempat, bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Yang kelima, darurat. Tengok, bila Agung tak terima kan, Agung tak setuju kan, tak boleh buat. 5 benda. Jadi tuan-tuan pakat fikir, selagi ada raja-raja ni, selamat dah Islam. Mereka nak ubah supaya Malaysia ni jadi negara republik macam Singapura. Ada Melayu pun Melayu tunggu ya jadi presiden. Boleh? Nak tengok saya lagi ada tak? Siapa tak nganggut DP tu? Kau kira tu ya? Ni nak tanya tuan-tuan lah. Najis mu'alazah ni apa dia tuan-tuan? Najis berat kan? Apa dia cikgu? Anjing dan babi kan? Anjing dan babi. Anjing dan babi. Dalam orang putih, anjing dan babi kata apa? Dog and pig. Dia punya abbreviation, singkatannya DAP ya. Hai Ustaz, freedom of speech, kebebasan bersuara. Tiada. Hampa yang tu pun tak kerti, tunggu aku mai baru hampa nak faham. Jadi jangan dekati najis mu'alazah. Syok kata kat orang. Orang duk kata aku banyak dalam Facebook, depan belasah aku kau baru tu. Aku kata padahlah dengan muka aku pun duk kata kat orang. Saya nak abang kemarin ada sekok ni. Nombor telefon dia saya tak ingat, tapi ada dalam catatan lah. Dia profil dia gambar saya. Dia duk minta duit kat orang. Saya Ustaz Syarilul. Yang seronok tu, dia pergi telefon menantu perempuan aku. Dia kata ni abah ni, nombor no charge. Menantu ni Allah, orang perempuan ni hampa tahulah dia kelang kabut sikit. Boleh tak bagi kat abah 3,000? Kalau tak boleh 3,000, bagi 2,000, esok abah bayar balik. Dia kalut sikit menantu ni pun. Aku marah orang kata malam jumpa. Nanti dia teringat dia nak telefon suami dia, anak saya sulung lah. Anak saya kata takkanlah abah nak minta kat kita, selama ni kita duk minta kat dia. Cerita macam tu, tapi tanya menantu aku semua. Tak ada lah pak mentua baik macam aku ni, sungguh bagi mereka macam-macam. Kereta mereka hutang saya bayar habis semua kan, sebab mereka tak ada pendapatan macam anak saya nombor 3 tu. Nombor 3 tu tak apa, 1, 2 tu memang saya banyak tolong. Saya baik dia tak transfer. Yang seronok suruh transfer bukan dalam akaun Syarilul, akaun apa Jelani Omar ke apa kan, baca kan, scammer lah tu, penipu. Saya telefon dia tak angkat kan. Satu ada orang kata sana, padan muka ustaz kena baru. Jadi aku abang hamba siap-siap, hamba jangan terpedaya kalau mana-mana yang guna nama saya. Dia kata 6060 charge, bohong lah. Tapi seorang tu dia backing saya bagus. Syarilul yang aku kenali ni lama dah. Dia kata nak minta duit kat orang dah, tapi dia bagi kat orang dah. Akulah di antaranya. Dia bagi belanja makan. Pergi gunting rambut sekali dengan dia, ada satu kedai, dia bayar duit gunting rambut. Dia pegemas balik lah. Kan, aku pun naik balik lah. Kau tu nak tersepuk lah kan, tubuh padan muka, duk ceramah, duk kata kat orang pelak.
Aku tengok gambar dia, tengok budak kanyak ni tak lagi kombai hang mampu macam tu kan, baby kaang kan. Ni bukan faham politik. Dia kata duk main dengan tahu orang, tuan-tuan. Yang duk menyalahi ajaran Islam ni semua orang. Dia tak? Ya. Nabi saya tak mau layan lantak lah. Hampa kata lah. Kalau kita di pihak benar tak bimbang langsung. Tu cerita nak abang bagi. Nah, jadi kita kena pertahan institusi Raja-Raja Melayu. Benteng terakhir umat Islam di Malaysia. 5 benda ni, walaupun 222 ahli parlimen semua bersetuju, benda ni tak boleh, perlu mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu Bandit. Cuba tanya dengan oleh lah, sebab saya pun kita bukan pandai bidang undang-undang, cuma kita baca saja kan. Sebab tu darurat tak boleh. Raja Melayu tak setuju. Dia ada ustaz-ustaz setuju kita keh ban sultan-sultan ni. Atau hang nak jadi apa? Hang jadi pecacai. Tadilah najis mughalazah. Ingat najis mughalazah? Ulang lagi anjing dan babi. Dalam bahasa orang putih, anjing dog, dan tu N, babi pig, dog and pig. Jadi abbreviation dia, singkatan dia DAP. Boleh tak? Freedom of speech ni bukan bah. Oh, hampa kata kat Nabi kami boleh. Ini hak aku nak bercakap. Hang boleh condemn agung. Tak apa, aku condemn hampa pula. Itu isu pula ni. Kan? Orang belasah pula. Sono kan tu. Kalau hidup ni tak bergeling dengan orang pun tak syok kan tak? Nak bergeling dengan bini aku pun tak larat dah. Kan? Tak apa nak sihat setahun dah. Orang ajak bapak ni. Orang Melayu ni bersatulah. Nak ringkas cerita, kita wajib kena bersatu dah. Pertahankan Islam. Pertahankan institusi Raja-Raja Melayu. Itu cerita dah. Baik. Jadi dia kata di sini, membenarkan kerasulannya jangan kita ragu. Putusan beliau Allah utus memang sah untuk seluruh umat manusia. Sabak 28, Al-A'raf 158. Yang kedua, sama dengan kitab ni, saya baca di sinilah. Mempercayai mempercayai risalahnya. Risalah yang beliau bawa ni bukan calang-calang, adalah wahyu Allah. Kan? Bukan dia reka sendiri. Sebab tadi kita baca surah An-Najmi ayat 3 dan 4. Beliau dipimpin atau dipandu dengan wahyu. Tengok tadi dalam parlimen kan tadi bin Tulu tu. Dia PN tuan-tuan. Dia net dia hentam Dr. Nur Hisham tu. Kan? Nama kata kapiak ni aku duk habaq dah beratus kali. Be it MCA or DAP. Nama kapiak ni tuan-tuan, jangan terlalu percaya satu-satu. Depa pun kalau depa sokong Islam ustaz, balik cek hadis Muslim. Dia ada muslihat. Dia ada agenda. Sebab tu Nabi pun sebut Islam tertegak, Islam menang dengan pertolongan orang bukan Islam. Fajir ni, orang kapiak, orang jahat, orang zalim, depa pun sokong dengan Islam, tapi mungkin daripada muslihat. Faham tak ni? Hadis Muslim. Walau bagaimanapun perlu berhati-hati. Kan? Jam tu lambat dah apa Rodi? Awak lambat pula dah. Sama. Baik. Jadi dia kata di sini mempercayai risalahnya. Sebab tu tuan-tuan, dalam himpunan Lu'lu' wal Marjan hadis Imam Bukhari tu, ada ulama bahas nifaq i'tiqadi, munafik yang berkaitan dengan keyakinan yang membatalkan iman dan Islam. Salah satunya ini dia sebut ni mempercayai risalah, mendustakan sebahagian risalah, lingkup. Lingkup. Munafik ada dua, nifaq i'tiqadi, nifaq amali. Amali yang selalu kita baca, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, muttafaqun alaih. Bila bercakap bohong, bila janji mungkin janji, bila diberi amanah khianat. Nifaq i'tiqadi ada 6. Salah satunya apa dia tuan-tuan?
dia tak beriman dengan sebahagian saja. Risalah yang dibawa oleh Nabi lingkup akidah batal. Baik, mempercayai risalahnya, beriman kepada segala apa yang dibawanya. Jangan ragulah. Pasal apa? Tadilah. Sebab beliau ini adalah insan pilihan Allah yang dipandu, dipimpin dengan wahyu. Kemudian mentaatinya. Ini makna nasihat terhadap Rasulullah, taat. Man yuti'ir rasul faqad ata' Allah, dalam surah An-Nisa ayat 80. Siapa-siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia juga bertaat kepada Allah. Dalam ni dia ada satu yang tak ada belah ni, mematuhi suruhan dan meninggalkan larangannya. Tu makna nasihat bagi Allah seterusnya ialah mematuhi segala suruhan dan meninggalkan segala larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Quran suratul Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tu dalil dah. Apa yang Nabi suruh buat, apa yang Nabi larang tinggal. Kan? Tinggal sama sekali. Jangan duk pergi terjemah macam ada orang baca khutbah, dia baca-baca, ustaz mana tak tahu, orang telefon mai, ustaz hari ni Kelang Kabut ustaz buat di Pulau Pinang. Khatib yang baca khutbah dia terjemah ayat yang saya baca tadilah. Dan apa yang dicegah oleh Nabi tinggal sekadar kemampuan. Betul tak ustaz? Kalau terjemah tu boleh tak? Tinggal sekadar kemampuan. Jadi maknanya kalau kawan ni duk minum arak sehari 3 botol kan? Tinggal sekadar kemampuan, tinggal 2. Jam macam ni tu pun ada ustaz no. Ustaz tu ustaz Pakatan Harapan lah. Aku tak mau sebut nama dia, tapi aku kenal dia lama dah. Itu masa PA perintah sakan kan, khutbah hantam kita ni. Boy, aku pelik hampa mau sangat kapiang laknat. Ish kan, tak mana bagus dia kan. Isu-isu yang panas yang berkaitan dengan pokok ni, hampa tak cakap. Kalau kena kapas, lala tu jawab Rodi. Lala tu jawab, tak tangguh tak. Kalau kena pokok dia slow sikit, kenyataan pun ringkas kan. Nampak sangat cari makan no. Baik, kata ke orang sikit-sikit sudah. Orang duk belasah aku teruk ni dalam Facebook. Aku sikit tak lorat. Tak kepala lena ustaz, oi aku senang lena. Tu kata jiwa tenang. Walaupun musuh ramai. Kalau mai kat aku memang aku tumbuknya kebab betul. Kan? Aku pasal daripada duk berani dalam Facebook kan. Buat telefon. Ada panggil sekok boleh tak? Tak payahlah sekok. Tak mau abang ambil lah kan. Tak berani call lah kan. Aku nak tengok nombor apa, aku return call bila nak apa kan. Forum perdana ke boxing perdana? Dia kata nak boxing perdana. Okey, line clear. Aku pergi hang seminggu pi praktis tu, takut tak lagi round pertama aku boss swing hang KO. Mai ustaz ni hang nak try boleh. Kecil bukan sebarang kecil. Sat lagi aku bagi melekat nampak kat dinding. Kalau hangpa tak melekat, aku melekat. Macam-macam ada live pula tu. Hampa kata lah apa pun, aku 30 tahun dah berdakwah, tak ada akhlak ke apa. Hak orang tak ada akhlak tu hang tunggu sikit, belum sampai aku nak dedah hang pun tak ada akhlak. Sedap kata kat orang. Saya simpan semua dokumen dia menghina orang. Tak nampak depa ya betul kan. Baik, tu cerita dah. Mentaati tidak apa saya ambil ni tadi. Yang tadi apa yang dia suruh, mematuhi suruhan dan meninggalkan larangannya. Al-Hajj suratul Hasyr ayat 7. Yang Nabi larang tinggal sama sekali. Itu iman. Bukan tinggal sekadar kemampuan, tak boleh kan. Dia biasa minum arak 5 gelas, hari ni tinggal 4. Maksudnya Tok Khatib kata macam tu. Jam tinggal sama sekali, itu iman lah. Dia kata lagi di sini,
Membela. Ni kena bela Nabi, tuan-tuan. Orang hina Nabi kita pakat duduk diam, tak kata apa. Ustaz-ustaz PA mana ada kata apa no? Kat sengak mana? Bila daping, tahu daping? Tadilah najis muqallazah. Kan? Duk hina ngap, tak kata apa. Hampa sonok kawan jenis tu. Ya wailatan laitani lam attakhiz fulanan khalila. Suratul Furqan. Kok ustaz-ustaz depa cari tak jumpa. Surah ke-25 ayat 28. Celakanya aku. Kalaulah dulu aku tak berkawan dengan najis mu'allazah. Faham? Polis mai dua-dua ni kena tangkap. Depa yang rakam. Aku tak ada masalah. Freedom of speech, kebebasan bersuara. Dia 10.1a dia sebut macam ni. Setiap warga negara adalah berhak dan bebas bercakap dan mengeluarkan fikiran. Yang tu boleh ambil tu lah. Jadi saya pun berhak juga. Warga negara, cikgu tengok elok, nampak macam bangla kan? Takkan handsome jadi bangla. Kan? Maknanya sepuh kata, macam ni punya handsome pun 5 pound kah? Tadi duk tengok dia, kami letih ada orang nampak dia pun mengantuk. Apa pembantu saya ni, kami peluk ustaz mesyuarat apa semua lah. Balik dah lah kedang kencing dengan waist pula. Kita mai aku buka P.Ramli lah, bagi kita celek balik. Duk tengok gambar tu. Tiga Abdul. Tu kena bela. Cuba tengok Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, hebatnya. Dia mana peduli apa yang Muhammad anak menakan dia buat. Tak pernah dia ambil tahu. Tapi bila dia balik daripada buruan, dia ni suka memburu. Dia dengar anak menakannya tercedera oleh Abu Jahal. Macam itulah lebih kurang. Terus pergi cari Abu Jahal. Katanya tarik janggut ni. Hang cermat sikit lah. Ni kali terakhir. Hang sentuh anak menakan aku sikit lagi, hantar batu dua. Yang tu aku tambah lah. Kan? Dan aku nak abadkan hang. Aku mau nak isi borang jadi ahli semua hidup. RM1. Allah, Abu Jahal dengar. Sayyidina Hamzah pun masuk Islam dah. Ya Allah. Dia bela Nabi. Dan dia penghulu segala syuhada. Sayyidus syuhada Hamzatu. Thumma rajulun qama ila imamin jair fa amarahu wa nahahu fa qatalahu. Rawahul Hakim. Penghulu segala syuhada Sayyidina Hamzah. Kalau radhi nak duduk dengan Sayyidina Hamzah di akhirat, Nabi ajak, ni kerja hang kena buat. Hang kena berani bangun pergi kepada pemimpin yang zalim. Hang kena suruh dia buat, hang kena larang apa yang dia buat silap. Berani tak? Bila kita suruh dan larang, tiba-tiba pemimpin zalim tu bunuh kita duduk dengan Sayyidina Hamzah. Ni dah duduk atas ni pun takut. Tu pun nak masuk syurga. Aduh. Khutbah pada hari ni dengar suara pengemis-kemis, demam denggi. Allah jam. Aduh, hari tu masa Covid, tak payahlah aku kena dengar juga kau. Oi. Aku duk kata hari ni aku sakit kepala lah dengar khutbah orang. Aku tak pernah dengar lama dah. Kampung saya, Allah. Buat apa? Confirm aku lena daripada mula sampai habis. Buat warak kan. Dia boleh tarik ni pula, kau nampak. Bagus juga ada mas ni. Tarik sampai ke muka orang, kan mata tutup. Jam tak bukan condemn apa kan. Aduh, kadang-kadang ni pun satu masalah kan. Saya nak cadangkan kepada masjid saya. Memang saya tak pernah pergi masjid saya pun kan. Mayan Jumaat, saya banyak di rumah, bagi peluang rumah sama. Kalau ada mesyuarat nak pergi pasal hari tu saya berasa lekeh sangat. Tok Imam tak mai, terpaksa ambil orang lain tu. Tok Bilal dan mana Korea mana tu mai baca khutbah. Lekeh. Itulah masalah tuan-tuan. Bila Tok Imam ni dia nak pegang sampai ke mati, tak mau bagi peluang orang lain. Sedangkan kampung Pokok Asam tu ada penceramah sensasi.
Siapa dia? Aku lah. Berkhutbah. Aku nak cadang apa? Tolong wujudkan pelapis. Hampa tak bagi saya tak apa ni. Aku bukan lorak kan, aku memang laku pun. Kan? Tapi kena ada pelapis. Masjid Padang Temusu best. Ramai yang boleh baca khutbah. Teriman tak ada, oh ni boleh naik. Kau ni tak ada, boleh naik. Sampai 5 orang dulu saya ingat. 5 orang boleh baca khutbah. Kalau 5 tak main, semayang Zuhur. Lorak apa? Dia kata tak buat jemaat, kami semayang juga walaupun Zuhur bahlul weh. Nu belungguk ke tak semayang. Ni dia aku seorang dia. Nak kena tegak kat depan ni. Kan? Pasal apa? Ayolah, kita sudah jadi kerajaan. Kan? Bukan saya takut, saya tak mau bergaduh dengan orang. Kan? Tapi kalau dalam kau yang terpaksa bercakap, kita kena bercakap. Lekeh kan, saya bahasa lekeh. Tapi alhamdulillah hari tu Tok Bilal tu baca sedap. Walaupun dia baca khutbah lancang, suara saya tak tidur. Yang tu okey. Kena main akan jam. Aduh, letih kita. Nah, dia bela Nabi. Bukan dia saja, cuba buka tafsir Dr. Hamka Al-A'raf ayat 157. Falladina amanu bi wa azzaru wa nasaru wattaba'unu. 4. Cerita apa tuan-tuan? Kalau kita nak masuk golongan yang beruntung, kena ada 4. Pertama, beriman kepada Nabi, memuliakannya, tolong dia. Yang keempat, ikut cahaya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepadanya, ngalangnya. Abu Talib, kata Dr. Hamka, dia hanya ada 2 daripada 4 syarat tadi. Sebab tu dia kafir. Dia tidak beriman, tetapi dia memuliakan Nabi, dia tolong Nabi, tapi dia tak ikut Quran. Masya Allah. Rugi tak ada? Rugi. Mana ni? 4 ni. Beriman kepada Nabi, memuliakan Nabi, tolong Nabi. Kalau orang hina Nabi, jangan duduk diam. Kan? Yang keempat, ikut cahaya Al-Quran. Kan? Nampak mengantuk semua. Mai aku nak sebut kata-kata Ustaz Husam Badaruddin. Dia duduk ada kuliah ni. Boleh masuk balik dah. Dia kata dia syok lah. Mari saya sembang dia. Pasal sepatutnya kami forum perdana dengan Ustaz Alim Nasir di tempat dia. Saya kata saya dapat lesen besar lah. Dia kata orang Perlis tak boleh main Ustaz, kita tangguh bulan 12. Tu saya kata, kita kalau tak tahu, jangan buat kepala tahu. Benar ni? Faham belum? Faham? Jangan duk cakap, jangan duk sembang. Nanti orang tahu kata kita tak tahu. Kita tak tahu kata orang tahu kita tak tahu. Awak hangpa tak gelak ni, penat buat lawak. Saja nak hilang ngantuk. Aku abang dia, weh, ana duk ejek hantar dalam kuliah. Janganlah marah aku pula, aku syok juga yang tu. Dia gelak. Ajak kami kitab Barul Mazi 17 jilid. Jilid 1 pun bila nak habis duk cakap macam tu. Saya sonok ustaz-ustaz jenis mampu-mampu ni bukan apa. Dia kadang-kadang ada, kena ada juga. Kalau lurus dengan tak boleh orang mengantuk. Dia Ustaz Syarkawi. Kan? Nama apa? Ustaz Aswad. Saya sonok. Aswad menyanyi sedap tuan-tuan. Ya. Nah, dia kena macam tu lah, lurus dengan tak boleh. Tapi ada juga yang kuat jerkah apa dah, sampai lingkup mikrofon. Kerja dia jerkah tu lagi satu hal. Dulu forum aku tegur ni, hang boleh tak jangan jerkah? Aku terkejut, antara aku dah duduk sebelah hang. Orang pekat gelak. Kan? Masing-masing style lah. Saya cara saya. Tu banyak orang tak suka pun tak apalah. Hampa tak suka, aku tak bimbang. Share tu ceramah Maulidur Rasul. Kita sudut udara Allah, kita makan minum rezeki Allah, kita pakai pakaian yang Allah anugerah. Allah, bila fikir-fikir tu sungguh, aku duk beli apa? Hampa tak suka tak ada. Bukan hampa duk beli baju kat aku. Betul tak? Bukan hampa duk pergi makan. Baik. Tu dia cerita dia. Akhirnya Abu Talib kafir tuan-tuan, kerana dia hanya ada 2 dari 4 syarat. Al-A'raf 157. Di pertengahan ayat 157, falladzina amanu bih, bermula ayat tu sampai habis.
beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakannya. Berapa minit dah? Cukup berapa minit? Berapa minit dah? Tak mau lama-lama. Hari ni letih tu. Oh, tak boleh tengok sana. Syekh, berapa minit? Ini semua cak ayam ni. Tembang kemai. Berapa minit? Tengoklah Ustaz. Tak mau lama-lama, tak larat. Aku pun jenis Husam kan? Lama. Aku pun jenis Husam ni, pusing nak kata tu bila lah nak habis kitab ni. Dah lah 300 hadis pula ni. 300 hadis ni kalau sebulan satu 25 tahun. Lah umur saya 65 campur 25 90. Aku duk ajar lagi umur 90 kitab ni tak habis. Hampa belum tentu ada dah depan aku. Fakat pindah alamat habis. Kan? Nah tu abang nah Al-A'raf 157 kena ada 4. Beriman dengan cahaya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Abu Talib 2. Nah, dia memuliakan Nabi, dia tolong Nabi. Sewaktu dia hidup, mana ada kafir Quraisy berani sentuh jasad Nabi SAW? Tak berani. Taklah. Itu cerita. Sebab tu dalam hadis sebut seringan-ringan apa nama azab untuk dia lah, mendidih otak. Seringan-ringan dapat syafaat juga. Aduh letih kita. Jadi kita ni jangan tak bela Nabi. Menghidupkan sunnahnya. Tu dia. Tapi kalau bicara sunnah yang saya dengar, seorang pendakwah kata sunnah tu ada 3. Sunnah wajib. Sunnah wajib menegakkan negara Islam. Sunnah ni apa dia tuan-tuan? Peraturan yang berdasarkan kepada perkataan dan perbuatan Nabi. Itu sunnah. Nabi buat tak? Nabi tegak tak negara Islam? Tegak. Dari Quran At-Taubah 40. Dari Quran Al-Qasas 85. Duk tengah apa lagi? Cakap banyak. Tak percaya Quran jadi apa Pak Haji? Jadi najis mukhaladzah. Syiar kata kat depa. Hampa ada kata kat Nabi kami pun cerca agama hampa. Ada sebut Buddha tak sebut. Hampa ya. Betul tak? Sunnah wajib menegakkan sebuah negara Islam. At-Taubah 40, Al-Qasas 85. Sunat-sunat itu baru betul lah. Janggut ke kayu sugi ke, kita tak mau buat, duk senyap. Jangan duk kacau orang nak simpan janggut. Kata janggut macam kambing kan? Tak mau duk senyap. Kayu sugi pun, kita nak sugi pun ada cara tau pegang. Bukan pegang macam beri gigi. Tok guru ajar. Ustaz pegang macam mana Ustaz? Ni pegang macam ni. Ni. 3 ni duduk atas, 2 di bawah. Buat macam nombor 8 tu, macam test motor kan. Ada cara orang yang belajar sunnah. Ini nak buat tak mau buat sudah, jangan duduk pilih orang. Sunnah haram, sunnah haram tak boleh, kita jangan buat. Isteri Nabi sebelah, kita takap 4. Cikgu berapa? 1. Dulu kini selamanya kita serupa. Bukan takut bini menakutkan kita. Tapi bini saya tak, dia cukup setujulah saya nak menikah seorang lagi. Cuma syarat dia kak, dia nak tolong cari. 20 tahun dah cari tak jumpa. Aku kata lala aku mati dulu. Elok 70 baru jumpa siapa mau. Dia cerita dia macam tu. Dia betul lah dapat laki macam aku ni. Tak percaya pergi tanya menantu-menantu, tanya mak mentua. Budi meleleh. Pok-pok buruk mak ye tu duk kata Facebook tu tak kenal aku. Orang yang kenal pada ustaz ni okey dia melawak ya kan. Menghidupkan sunnah. Cikgu main siapa malam ni? Sabit tak apa nak berani angguk kan? Mem besar ada kat belakang. Memerangi musuhnya. Musuh Nabi. Nabi ajak tuan-tuan, ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. At-Taubah 73. Musuh Nabi, musuh umat Islam dulu kini selamanya kafir dan munafik.
Dan Nabi diajar oleh Allah supaya keras dan tegas terhadap mereka. Oh, ni saya ajak ni aplikasi Quran sini. Tak ni tak lagi kita bagi last. Kali ni tak ada fikir lah. Bila saya sebut At-Taubah 73, type ATTAUBAT sengkang 73. Sekali dia keluar ustaz, ayat tu. Lama. Satu hari tak payah type. Saya cakap, dia keluar kat skrin. Saya baca, tengok sama tak? Kalau tak sama, ustaz pun bohong. Kalau keluar ayat lain, saya dapat buat budi. Siapa nak, dia kena set macam WhatsApp. Okey, tulis number dia panjang. Dia macam WhatsApp. Plus 628. Saya pun tak ingat panjang. 628. Lepas tu 4 kali 9 999. Nak belakang tu saya tak pun nak ingat lagi. Pasal bukan aku duduk playback kan tu pun. Saya set, saya tulis nama akaun ni Mukjizat Quran. Oh sonok. Tak ada buka Quran lah. Kita tanya ayat-ayat, kita tak ke Al-Baqarah 208. Dia akan keluar saat lagi. Apa dia? Dia keluar saat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Okey, nombor dia 628 4 kali 9 9999. Kemudian 00. Lepas tu 411. Saya ulang sekali lagi. Campur plus 628 9 4 kali 02 kali 411. Set macam WhatsApp lah. Save, bubuh lah nama dia. Nama dia saya tulis Mukjizat Al-Quran. Tu saya duk tanya dia tuan-tuan. Tu belonggok dia beritahu. Yang sonok itu saya transfer benda apa tu masuk dalam ni. Dia boleh tulis kat aku Allah otak dia. Dia tulis dia pun pening apa dia, aku tanya dia. Ni orang Indonesia ni tuan-tuan. Orang Indonesia hebat. Depa duk, depa fikir, depa buat research. Mungkin satu hari tuan-tuan tak payah dah tekan-tekan, suara kita keluar ayat tu. Tapi kita cakap tu kena bagi betul lah kan. Sekali lagi keluar dia baca dia buat tak sama. Tapi yang ni pun kira hebat lah. Sebelum ni, bukan yang ni, sebelum ni indeks Al-Quran. Depa fikirnya di rumah saya ada RM100 harga. Saya perlu ingat satu kalimah saja. Lain tak payah. Fitnah tak pergi cari. Dia abang surah sekian ayat sekian ayat tu sekali dalam buku kitab lah. Saya kalau buat Quran ni minat tu. Try lah duduk saja-saja kan. Buka Quran kan, tengok ayat ni, type ayat ke berapa, tengok sama tak. Tapi jangan buat malam ni. Selalunya malam bila kita habaq dia slow sikit. Pasal apa tak tahu. Baik. Dia boleh bagi tahu ayat ni ada berapa puluh kali dalam Quran. Masya-Allah. Hebat. Orang Indonesia, orang Malaysia mana? Duk kira kena ganja. Ngampui. Aduh, tu duk angkat motor tayar. Duk kerja Melayu pun tu. Saya dapat ni kawan tu bagi seronoknya hari ni. Aku syukurlah aku dapat lagi satu ilmu kan. Baik. Jadi makna menghidupkan sunnah 3, wajib, sunat, haram. Memerangi musuhnya, musuh kita, musuh Muhammad, Yahudi, kafir dan juga munafik. At-Taubah 73. Depa ni kita kena tegas, jangan duk berlembut. Dua dalil yang suruh bertegas dengan depa ni. Pertamanya tadi At-Taubah 73, yang kedua Al-Fatah 29. Memerangi musuhnya dan menolong orang yang menyokongnya. Tu dia. Jemaah Islam yang benar-benar nak menegakkan sebuah negara Islam, kita kena sokong lah. Mana dalil Quran? At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Apa dia benar? Benar tutur kata, benar juga tindakan-tindakan. Faham? Kita nak cari yang tu lah. Kan? Ni cakap lain buat lain. Lah orang nak teropong tak tuan-tuan Perikatan Nasional ni.
Bila nak laksana hudud, jam. Jangan duk tanya aku lah, aku bukan wakil rakyat. Depa jawab, takkan baru menikah terus beranak. Sabanglah. Nah. Selangor dah tolak dah nak memperkasakan apa? Mahkamah Syariah kan. Selangor tu bukan takat dia tolak tu, pakai baju Melayu pun tak boleh. Cik baik dah, aku bukan adun Selangor. Kalau adun Selangor dia marah. Lu nang boti nang kui boti kui para sempre loka nang buta pandi kuti. Dia nak halau, dia tak tahu apa menatang tersebut. Tu makilah semua tu. Pernah belajar lah. Nah, ada bahasa Meksiko saya sebut tadi, bahasa India, bahasa Siam, bahasa Cina. Bagus syok. Patutlah Tuhan tak bagi aku menang. Kalau menang tu mampu keluar habis apa? Dalam Dewan Rakyat kan. Wajar pokok ni. Sampai baju Melayu dia kacau. Nah, Jawi, dia lawan Jawi. Bukan kita nak suruh dia masuk Jawi. Nak masuk Jawi apa tua-tua dah, Tok Mudim tak mau kerat dah. Pancung terus boleh. Kan? Tambah najis muka lazah pula. Kan? Semua depa tentang. Tu pun jangan, bila tak ada kuasa, kita kalau diberi kuasa memerintah semula, kita akan jaga Islam dan orang Melayu. Allah. Radhi percaya kan buruk mayat ni? Bukan buruk mayat, najis muka lazah. Aku mampu, aku tak percaya. Tengok dia buat apa. Tapi tengok mana ada dah tabung Raja Hotel, tak ada dah. Kini dikenali sebagai Raya Hotel. Pasal apa? Hampa kucai aset harta orang Islam. Tak mana, tak kenal. Tak, tuan-tuan. Nah, bila dah tak jadi kerajaan, macam-macam cadang, moratorium lah, lagi apa nama, 10 semua dah, macam-macam lah. Masa hampa itu kedeku nak bagi setahun sekali RM30. Dekat berapa juta orang, RM30 aku ingat sehari makan seduit dan aku setahun. Menteri Kewangan gila babi, elok lah najis muka lazah kan. Ada tilang kuasa dandan nak buat ke pang bagi sedap kan. Aku tak boleh pokok ni. Dia kapiak ni tuan-tuan, jangan bagi muka. Ni pengalaman saya kerja dengan mereka. Mereka bukan nak sembah lah, semua orang tak berani. Aku cengeng. Dia kerja lama pun dia tak berani angkat kepala dengan saya. Saya memang saya taruh tu. Pengurus aku taruh. Tu yang aku tak naik pangkat dah. Baru kerja bagus dia tunjuk. Dia kata I admit. Dia kata aku mengaku hang kerja bagus. Tapi hang ni panas baran. Tu tak naik pangkat lah Madian. Aku minta kelapang, kata aku pun nak berhenti lah. Bila saya berhenti pun terkejut tau. Hai, berani ni baru ni telefon perempuan girlfriend lama lah. Cina old flame dia kata. Dia berkenan kat aku ataupun aku berkenan kat dia, aku tak ingat lah, lebih kurang betul lah. Saya telefon kat dia, saya cakap Cina. Halo, lu orang Pocu ah? Si lu amilang. Wah, Syaril long lo. Ayo, where are you Syaril? Dia berkenal sungguh kat aku, ya Allah. Aku kata dia lah ni, aku ada sekolah, dia terkejut no. Masa saya nak berhenti dulu, dia minta hang nak buat kerja apa Syaril? Nah, ni masa depan hang anak-anak kecil lah boleh hidup saya kata. Dia pun sedekah kat aku masa aku susah. Saya cengeng tapi tambah saya baik kerja, saya tak kira. Hari ni kita dapat buktikan kita masih hidup. Dia kata tahniah, congrats lah. Nah, pasal yang boleh buka sekolah. Kata 3 sekolah aku ada, sekolah rendah, menengah, perempuan. Tu dia kata. Lepas semua pencen lah. Doa-doa lah tuan-tuan. Mudah-mudahan perjalanan ni insya-Allah kami pun dah ajukan permohonan untuk mendapatkan zakat. Kalau ada rezeki, tolong doa lah. Kan, pasal dia ni nak berkeluar banyak katanya. Kan? Jadi takat tu tuan-tuan, malam ni Adinun Nasihat kita akan sambung mula depan nasihat kepada pemimpin dan orang awamnya. Yang tu kita ambil bulan depan. Jadi malam ni macam biasalah tuan-tuan tengoklah apa-apa produk susu kambing, kopi goji, tapi malam ni ada special rodi tak beli memang cerai. Takut hampa nanti menyesal sampai bila-bila. Pek ye sedap bahang.
Hampa terai lah makan. Saya abad jenis-jenis tu saya tak minat. Tapi bila makan sebulan lalu, sedap tu saya fikir. Saya belilah je. Memang laris semua tuan-tuan. Dia ada 8 keping RM2. Sedap bahang padi. Ustaz Syarkawi dia kan. Sedap tu bukan nak kata. Tu saya ambil Ustaz 200. Lepas tu cikgu makan sedap tak? Ustaz lagi beli setong. Cikgu tak makan sedekah kat jiran-jiran. Hantu mentang ti. Aku menjaga awak tak untung. Bukan awak tak cepat habis, saya banyak bagi kat orang. Saya tak je sonok-sonok kan tuan-tuan, agak lebih untung bagilah jiran apa. Saya kata ni promosi. Lain kali beli. Kan, hari ni promosi. Dia pakat belilah jiran. Sungguh dia kata sedap bahang. Ada kita tengoklah insya-Allah. Tu ada sabun sobok basuh baju. Tadi saya jumpa siapa? Dia kata sungguh Ustaz bersih sungguh baju. Jadi tuan-tuan tengoklah banyak produk-produk. Tujuan saya bukan bantu tahfiz, bantu orang-orang yang susah insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan nak menyumbang pun tabung ada insya-Allah. Mudah-mudahan dipertemukan lagi. Kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Asr. Illal ladzina amanu wa amilus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.